Assalamualaikum, nama saya Nur Fitriah binti Zulkifli dan saya memegang nombor matrik C20A114. Saya akan membentangkan tugasan yang telah diberikan. Terdapat dua jenis tugasan, iaitu tugasan pertama, tugasan video promosi produk makanan, manakala tugasan kedua ialah poster produk makanan. Baiklah, saya akan membentangkan tugasan pertama terlebih dahulu, di mana saya akan menerangkan elemen multimedia, iaitu grafik. Grafik adalah visual, image atau reka bentuk yang dipaparkan pada medium seperti skrin, papan iklan dan juga projektor. Terdapat dua jenis grafik, antaranya grafik bitmap dan juga grafik vektor. Saya telah menggunakan kedua-dua grafik ini di dalam video yang saya hasilkan. Grafik ini digunakan bertujuan untuk memberikan penekanan secara visual terhadap sesuatu persembahan informasi, selain membantu dalam menerangkan sesuatu informasi dengan lebih mendalam. Grafik juga wujud dalam pelbagai bentuk seperti ilustrasi, lukisan, carta, gambar, diagram dan sebagainya. Sebagai contoh, saya telah menggunakan gambar dua dimensi dan juga GIF. Seterusnya, saya akan membentangkan tugasan kedua, iaitu poster produk makanan. Dalam asas multimedia dan juga teknologi web, penghasilan poster hendaklah memberi impak yang baik. Oleh itu, terdapat perkara-perkara yang perlu dititik beratkan. Antaranya ialah grafik. Dalam penghasilan poster, grafik mampu memberikan penekanan visual kepada penyampaian maklumat. Sekiranya penggunaan grafik digunakan dengan betul, ia akan menjadikan persembahan atau penyampaian maklumat lebih menarik. Dalam poster ini, saya telah menggunakan kedua-dua jenis grafik, antaranya grafik bitmap dan juga grafik vektor. Saya telah menggunakan grafik bitmap pada objek utama sebagai tujuan penyampaian maklumat. Hal ini kerana bitmap memaparkan imej yang lebih besar dan bersesuaian untuk dijadikan sebagai imej utama. Dan yang kedua, saya juga telah menggunakan grafik vektor pada objek-objek kecil seperti buah durian yang terdapat pada poster. Ini kerana penghasilan imej yang berkualiti tinggi mampu memberikan kesan terhadap sesebuah poster yang dihasilkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhalis binti Kamarul Rizwan, nombor matrik C20A1245. Baiklah, pada hari ini saya ingin membentangkan hasil tugasan yang diberikan, iaitu video pengiklanan dan poster bagi komersialkan sebuah produk makanan, iaitu buku pandan. Dalam video pengiklanan ini, terdapat beberapa penggunaan elemen multimedia. Salah satunya adalah elemen audio. Audio ini merupakan salah satu media yang sering digunakan dalam suatu interaksi antara komputer dengan pengguna. Dan audio ini juga dikenali sebagai bunyi. Ia berfungsi untuk memudahkan penerangan mengenai sesuatu konsep yang sukar diterangkan melalui penggunaan teks ataupun grafik semata-mata. Jadi, dalam tugasan video pengiklanan ini, saya telah menggunakan kesan bunyi atau sound effect, suara dan narasi dan juga muzik latar. Dalam menghasilkan video pengiklanan ini, saya telah menggunakan kesan bunyi atau sound effect pada masa awal video bagi menarik perhatian ingin tahu audiens tentang produk yang diiklankan, iaitu buku pandan. Seterusnya, penggunaan suara dan narasi dalam video ini dapat memberikan maklumat kepada audiens dengan lebih berkesan tentang pencuci mulut buku pandan yang sedang hangat diperkatakan oleh masyarakat ini. Kalau korang nak tahu, inilah makanan yang tengah viral di negara kita sekarang. Okey, buku pandan ni sebenarnya berasal daripada
Filipina. Ia merupakan pecuci mulut kegemaran Filipina yang berasal daripada wilayah Pulau Bohol. Bagi yang berminat dan ingin mencuba buku pandan ini, pelanggan boleh datang ke kedai yang terletak di Kota Baru, Kelantan. Selain itu, pelanggan juga boleh membuat pesanan melalui atas talian. Pelanggan boleh memilih untuk membuat pesanan melalui aplikasi WhatsApp dan juga Instagram yang telah kami sediakan. Jangan lupa dapatkan buku pandan delicious berhampiran dengan kawasan anda. Bukan itu sahaja, penggunaan suara dan narasi yang jelas juga dapat meningkatkan daya tarikan serta perasaan sebenar kepada audiens untuk membeli dan merasa makanan tersebut. Dan yang ketiga, saya juga menggunakan muzik latar. Penggunaan muzik yang tenang dan lembut sesuai dengan kandungan video dapat mempengaruhi emosi audiens dan kesan bunyi yang baik itu dapat mewujudkan keadaan yang seimbang dan harmoni. Jadi, secara tidak langsung, ia juga akan menghasilkan tumpuan terhadap isi-isi yang dipersembahkan dalam video tersebut. Kesannya, audiens tidak akan cepat merasa bosan ketika menonton video periklanan tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan tugasan yang kedua iaitu poster produk makanan. Poster adalah media publik yang terdiri daripada tulisan, gambar ataupun kombinasi antara kedua-duanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Jadi, warna merupakan salah satu elemen yang penting dan ia juga dapat memberi kesan rasa dalam menghasilkan sebuah poster. Dalam poster ini, saya banyak menggunakan warna sejuk seperti hijau dan biru, terutamanya pada bahagian imej latar belakang poster iaitu sebuah pantai yang kelihatan indah dan gambar produk makanan iaitu buku pandan. Warna sejuk ini merupakan kumpulan warna yang mempunyai kesan cahaya rendah dan redup. Ia dapat memberi kesan yang tenang, damai dan menyejukkan mata audiens apabila melihat poster tersebut, terutamanya pada musim panas. Hal ini kerana pada musim panas biasanya masyarakat akan mencari sesuatu makanan yang sejuk dan enak yang dapat melegakan tekak daripada berasa dahaga. Jadi kesannya, ia dapat menarik perhatian audiens untuk membaca poster dan membeli produk yang diiklankan menerusi maklumat yang tertera pada poster tersebut. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Tasha binti Zuraimi, nombor matrik C20A1375. Saya pula akan membentangkan video dan poster promosi produk makanan yang telah saya hasilkan. Saya telah pun memilih elemen teks. Seperti yang kita tahu, teks merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Kebiasaannya, teks paling hampir dengan kita kerana kita seringkali menggunakan teks untuk menyampaikan maklumat. Teks berfungsi dalam memberi maksud cerita. Seterusnya, teks juga dikatakan sebagai kunci komunikasi idea. Teks merangkumi pelbagai jenis iaitu teks bercetak, teks imbasan, teks elektronik dan hypertext. Teks juga dibantu oleh beberapa komponen seperti reka letak teks, jenis dan font untuk menyampaikan sesuatu maksud atau maklumat berkaitan dengan tema aplikasi media. Kebiasaannya, audien mudah bosan dengan teks jika dibandingkan dengan gambar. Seterusnya, untuk bahagian poster iklan pula, saya memilih untuk membentangkan elemen ruangan kosong atau boleh dipanggil sebagai ruangan putih yang terdapat pada poster saya. Ruangan kosong dalam poster saya ini menentukan sempadan, pembentangan dan juga mewujudkan ruang pernafasan. Selain itu, ruangan kosong dapat membantu penonton atau pelanggan saya daripada merasa tertekan untuk mencari maklumat yang akan saya sampaikan. Antara maklumat yang tertera dalam poster saya adalah harga, promosi dan khidmat yang ditawarkan seperti penghantaran makanan ke rumah atau boleh dipanggil sebagai COD iaitu Charge of Delivery. Pada iklan poster saya, secara kasarnya 30% mengandungi ruang kosong.
40% mengandungi tajuk dan teks, dan selebihnya iaitu sebanyak 30% mengandungi imej grafik. Dan ini merupakan poster iklan yang telah saya hasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda binti Yong, nombor metrik C20E1506. Saya akan membentangkan hasil tugasan yang diberikan, yaitu terdiri pada 2 tugasan. Yang pertama, tugasan video promosi produk makanan, dan tugasan kedua adalah poster produk makanan. Baiklah, saya akan bentangkan tugasan yang pertama terlebih dahulu. Rakan-rakan sekalian, apakah itu animasi? Baiklah, animasi merupakan paparan pantas susunan imej-imej 2 dimensi untuk menghasilkan ilusi-ilusi gerakan. Animasi mempunyai pelbagai jenis yang boleh digunakan oleh para pencipta video. Saya akan terangkan jenis-jenis animasi yang saya selitkan atau yang saya guna dalam pembuatan video ini. Baiklah, jika dilihat pada awal video, saya menggunakan animasi motion graphic. Animasi ini dapat memberikan kesan pergerakan yang halus dan kreatif. Animasi ini bukan sahaja memperlihatkan pergerakan yang nyata, malahan boleh memberikan perasaan sebenar kepada para penonton. Seterusnya, saya juga menggunakan animasi 2D ataupun 2 dimensi. Ianya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isi-isi yang terdapat dalam video saya. Selanjutnya, saya juga menggunakan animasi stop motion. Animasi ini juga dapat memperjelaskan lagi kandungan video serta perkara-perkara yang ingin disampaikan dalam video saya. Dapat dilihat penggabungan pelbagai jenis animasi mampu memberikan kesan yang lebih nyata terhadap sesebuah video. Video akan tampak lebih menarik serta para penonton juga akan merasa tertarik dan menikmati video tersebut. Seterusnya, saya akan bentangkan tugasan yang kedua, yaitu poster produk makanan. Umum kita ketahui, dalam pembuatan sesebuah poster, antara unsur yang paling dititik beratkan adalah teks. Saiz serta jenis teks adalah amat penting kerana ianya akan mendatangkan kesan-kesan yang amat mendalam kepada para penonton. Dalam poster ini, saya meletakkan saiz teks yang lebih besar pada bahagian hadapan. Kesan ini dapat memaparkan serta menjelaskan lagi tajuk poster yang saya telah cipta. Selain itu, saiz teks yang lebih kecil pula diletakkan pada bahagian belakang. Penggunaan warna pada jenis teks juga mempengaruhi poster untuk kelihatan lebih menarik. Selanjutnya, teks yang beralun juga digunakan dalam poster ini kerana ianya amat penting untuk menonjolkan kesan-kesan yang lebih mendalam terhadap sesebuah poster. Sekian sahaja pembentangan saya untuk tugasan 1 dan 2. Sekian dan terima kasih.